Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyudin. Para pelajar sekalian, hari ini kita akan membincangkan pelajaran 5 Tilawah tingkatan 4 KSSM di bawah tajuk Memahami Sunnatullah. Marilah kita dengar dulu ayat kefahaman daripada tajuk ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم mu'minin. Sadaqallahul Azim, Surah Ali Imran ayat 137 hingga 139. Maksud ayat: sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah, peraturan dan ketetapan Allah, maka mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah kamu berduka cita, padahal kamu orang tertinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Apakah sebab turunnya ayat 139? Ibnu Abbas berkata, ketika para sahabat Nabi mengalami kekalahan dalam perang Uhud, lalu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan kekuatan-Mu. Ya Allah, tiada lagi akan menyembah-Mu kecuali kumpulan kami ini, maka bantulah kami." Lalu turunlah ayat ini. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, Perang Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah bersamaan tahun 625 Masihi di antara tentera Islam dengan kaum kafir Quraisy. Ia dinamakan Perang Uhud kerana berlaku di Bukit Uhud. Apakah konsep sunnatullah? Mari kita mengenali maksudnya terlebih dahulu. Sunnatullah bermaksud sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk, dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Sunnatullah bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 62 yang bermaksud, demikianlah menurut sunnatullah yang berlaku kepada orang yang telah lalu, kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Yang kedua, sunnatullah merangkumi semua makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 15 yang bermaksud, dan kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan di bumi, dengan suka rela atau terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Yang ketiga, sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab, musabab dan akibat. Contohnya, kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi. Firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nur ayat 43 yang bermaksud, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit daripada gumpalan awan yang besar, lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kehendaki,
serta menjauhkan daripada siapa yang dia kehendaki. Sinar kilat yang terpancar dari awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatannya. Apakah kepentingan kita mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu? Yang pertama, kita dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu. Contohnya, kaum Nabi Yusuf AS. Mereka telah menyimpan bekalan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf AS. Dan akhirnya mereka selamat menghadapi kemarau panjang yang berlangsung selama 7 tahun. Contoh yang kedua adalah Talut dan tenteranya. Mereka mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan tubuh yang kuat. Dan akhirnya mereka dapat menewaskan tentera Jalut yang ramai. Kepentingan yang kedua adalah kita dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Contohnya, kaum Samud, iaitu umat Nabi Saleh AS. Mereka bersifat angkuh dan menuduh Nabi Saleh sebagai pendusta. Akhirnya mereka dibinasakan dengan petir dan gempa bumi yang dahsyat. Khususnya, kaum Lut, iaitu umat Nabi Lut AS. Mereka ingkar akan perintah Allah dengan melakukan homoseks. Akhirnya mereka dibinasakan dengan bumi diterbalikkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membuka kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab, disebabkan apa-apa yang telah mereka usahakan. Kepentingan yang ketiga adalah dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan dengan berpegang teguh pada akidah yang benar dan berakhlak mulia. Apakah kesan memahami sunatullah? Yang pertama, meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Yang ketiga, menerima ketetapan Allah dengan bersikap positif dalam setiap keadaan. Yang keempat, mengkaji dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam. Yang kelima, membentuk hati, membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, fenomena kerosakan yang berlaku di muka bumi adalah sebagai satu bentuk pendidikan dan peringatan kepada manusia agar kembali kepada landasan dan matlamat hidup yang sebenar berteraskan syariat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah yang pertamanya meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan ketetapannya. Menjadi pengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui dan menyelidiki sunatullah Subhanahu wa taala. Mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar menjadi pedoman dalam kehidupan. Meyakini bahawa Al-Quran ialah petunjuk ke arah kebenaran bagi orang yang beriman dan bertakwa. Menjauhi sikap lemah dan mudah berputus asa ketika menerima ujian dalam kehidupan. Menjaga keimanan agar boleh berkedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tadi huraian tajuk tilawah memahami sunatullah. Sekian dahulu, selamat membuat ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.